Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah para pelajar sekalian, pada pagi ini Ahad 29 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 20 hari bulan 20 hari bulan Muharram 1443, kita masuk kepada sesi soal jawab ataupun tanya jawab siri yang ke-28. Masya Allah, 28 dah kita. Saya pun tak pastilah para pelajar ingat ke tidak dia punya siri-siri yang lepas. Kalau tak ingat, kena tengoklah dalam rakaman kita tu kan, insya Allah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, tengok. Apakah maksud ilmu fardu ain, fardu kifayah? Sehingga ada orang kata kita kena belajar ilmu fardu ain, jangan belajar ilmu tadabbur Quran ini. Sebab orang awam ni kena belajar ilmu fardu ain saja. Baiklah para pelajar sekalian muslimin dan muslimat. Ilmu tu terbagi dua. Satu dia panggil ilmu fardu ain, satu lagi dia panggil ilmu fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah, kan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Al-Majmu', fardu ain, fardul ain ni apa dia tuan-tuan? Ana bimbang sekarang ni, zaman kita ni orang salah faham kepada fardu ain. Sebab bila tanya ilmu fardu ain, ilmu apa tu? Dia kata ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak. Sebab mak ke ayah ke sibuk petang-petang, anak-anak nak pinjam handphone. Sebab apa? Ada kelas fardu ain zaman PKP ni. Waktu zaman tak PKP dulu, ilmu fardu ain ni kita sibuk petang-petang. Mana tahu hantar anak fardu ain sekolah. Jadi seolah-olah ilmu fardu ain ni macam ilmu budak-budak. La ya Syekh. Ilmu fardu ain ni ilmu, dengar ni, Imam Nawawi kata apa? Fardul ain huwa ilmu yang wajib dipelajari oleh mukallaf. Seorang yang mukallaf, seorang yang akalnya baik, yang sudah cerdik, ma la yata'addal wajib, perkara yang dia tak boleh menunaikan benda wajib, benda fardu, kecuali dia kena belajar. Barulah dia, itu dipanggil ilmu fardu ain. Fardu ain ni iaitu ilmu yang setiap orang wajib belajar. Tulis mula. Ilmu fardu ain maknanya ilmu yang setiap orang wajib belajar. Itu dia panggil ilmu fardu ain. Kita kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kita kena belajar sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah. Nak kenal Rasul, kita kena kenal nama Nabi, sifat Nabi, jawatan Nabi, tugas Nabi. Kita nak solat, kita wajib kena belajar ilmu tentang wudu, mengenali perkara yang bersih, perkara najis, belajar rukun solat. Bila kita ada duit, kita kena belajar tentang zakat. Mari Ramadan, kita kena belajar tentang puasa. Itu kata Imam Nawawi, maknanya ilmu fardu ain ni ilmu setiap orang kena belajar. Satu lagi ilmu dia panggil ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni ilmu yang kalau sebahagian belajar, yang lain gugur. Itu dia panggil ilmu fardu kifayah. Contohnya, kita kena belajar tentang solat, kan? Solat ni
Cukup dah kita belajar untuk kita nak amal. Kita tahu solat ni kena ada wuduk, kena ngadap kiblat, kena pakaian tutup aurat, rukun solatnya takbir, niat, qiyam, baca Fatihah. Habis kita nak faham tentang khilaf ulama yang besar-besar tu. Itu kita panggil ilmu fardu kifayah. Kalau dalam qaryah kita ni sudah ada dah. Kita ada pejabat agama, tuan qadi ada. Kita ada pejabat mufti negeri ada. Kita ada ustaz kita pendakwah yang mengaji, kita panggil gugurlah ilmu fardu kifayah. Sebab fardu kifayah ni kalau dalam satu kampung, satu daerah ada seorang yang pandai, lepas. Ada masyarakat, ada masalah, kita rujuk pada dia. Fardu ain, makna setiap orang kena buat. Solat wajib setiap orang kena buat. Fardu kifayah, contohnya ada orang mati. Siapa dia nak urus mayat ni? Orang kata, Pak Imam urus. Pak Imam pun urus. Mandikan mayat kafan. Cukup lah tu. Solat. Itu dipanggil fardu kifayah. Siapa dia buat, sebahagian yang buat, mana orang lain gugurlah dosa dia. Baik. Dalam ilmu fardu ain, kita kena belajar mengenali Allah Azza wa Jalla. Nak kenal Allah, cara yang paling tinggi darjat nak kenal Allah, iaitulah dengan kita belajar kitab Allah. Kita memahami Al-Quran. Dan ilmu tadabbur kita ni, tuan-tuan kena ingat, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kan ayat-ayat tentang kewajipan tadabbur. Dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah kamu tidak tadabbur Quran? Kalau Quran ini mari daripada lain daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan maklumat yang cukup banyak. Kita belajar. Tuan-tuan belajar ilmu tadabbur daripada awal kita belajar sampai hari ini. Kita dah sebut Al-Quran tak ada maklumat yang bercanggah. Dalam surah ni Allah tafsir ayat ni, dalam sini tafsir ayat ni, cerita yang sama Nabi Musa, tapi pak ni cerita lain. Tuan-tuan akan rasa betapa indahnya hidup bersama Quran. Sebab itulah bagi kita, orang yang hidup bersama dengan Quran, dia tafsir mengikut tafsiran kepahaman Ahlus Sunnah, ulama salafus salih, orang ni tidak akan lari daripada landasan yang benar. Jangan bimbanglah tuan-tuan, teruskanlah belajar ilmu tadabbur Quran. Dia termasuk juga dalam ilmu fardu ain. Kita nak kenal Quran. Allah Ta'ala turun Quran kepada kita, menjadi kitab hidayah, kitab pedoman. Kenapa kita takut nak belajar Quran? Inilah masalah. Orang panggil fobia tak kena tempat. Islam fobia, tadabbur fobia pula. Ada isu baru sekarang dipanggil tadabbur fobia. Takut nak tadabbur Quran, konon-konon tadabbur Quran boleh bawa orang sesat. Memang sesat kalau tadabbur dengan otak kita mata-mata. Tapi kalau kita tadabbur dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana kita nak kata sesat? Allahu Akbar. Itulah dia. Kita bimbang. Mudah-mudah nak sesat ni. Sedangkan kitab Allah Ta'ala, kitab hidayah. Hati-hati tuan-tuan, jangan masuk dalam perangkap kumpulan-kumpulan yang tak mahu kepada Quran. Dia mahu kepada, mereka lebih percaya kepada mimpi-mimpi yang tok ayah dia mimpi lebih hebat daripada kita duk baca tafsir Quran yang mari daripada Nabi, yang mari daripada para ulama salafus salih, mari daripada ulama-ulama tafsir yang muktabar. Jadi ada pula orang kata kita kena tafsir semula Quran. Saya kata bukan tafsir semula Quran. Quran sudah ditafsir oleh para ulama besar. Cuma kita hanya, tugas kita memasukkan elemen-elemen, contoh-contoh yang ada di zaman kita yang tak ada pada zaman Ibnu Katsir. Itu je kerja kita hari ini. Baiklah para pelajar sekalian. Jelaslah kepada kita, mengaji ilmu tadabbur Quran ini satu amalan yang sangat mulia. Dia tidak akan menyeleweng kecuali guru itu menyeleweng. Duk tafsir secara batini, secara batiniah dia panggil. Ini sangat-sangat berbahaya. Baiklah, kita pergi pada soalan yang kedua. Boleh tolong perjelaskan, kita dengar kisah Nabi Sulaiman. Sekali ustaz sebut duduk di Syam. Ada kata Sulaiman di Palestin. Yang mana satu negara Sulaiman? Masya Allah. Terima kasih kepada yang bertanya. Kita pun kadang-kadang tak perasan dah. Kadang-kadang kita sebut Sulaiman balik ke istana Sulaiman di Palestin, di Syam. Untuk maklumat para pelajar, kita belajar ilmu geografi. Ilmu tentang dunia ini
Dia panggil Mantiqatus Syam. Kalau kita nak kata apa dia ni kawasan ni? Kawasan Syam. Satu negara Syam itu luas. Negeri dalam Syam ni Palestin, Jordan sekarang ni, Urdun, Syria, Lebanon, itu masuk dalam daerah Syam. Mana kalau kita kata pergi ke Syam, mana satu kawasan lah, Syam. Dia lawan dia Yaman. Yaman alik ni, Syam sini. Kamu di dalam negara Syam itu adanya negeri-negeri yang tersendiri. Macam Palestin duduk dalam Syam. Untuk geografi sekarang lah, Jordan, Syria, Palestin sudah pastinya. Israel tak ada, kan? Lebanon, itu dia panggil kawasan bumi Syam. Jelaslah kepada kita. Kalau dengar lagi cerita Sulaiman lepas ni, jangan keliru. Bumi Syam tu semuanya termasuk dalam barakna haulahu, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjid Aqsa tu di Palestin, dan yang kami berkati iaitulah bumi Syam. Ini ada sebuah kitab orang tulis Fadailus Syam. Sebuah buku menarik ni, tuan-tuan ada dalam internet. Tajuk dia Fadailus Syam. Kelebihan bumi Syam. Baik, jelas dari situ. Soalan yang ketiga, apakah hukum aurat dan hubungan seorang wanita dengan anak laki-laki bekas suaminya dengan isteri lain? Bolehkah dia memeliharanya? Ini soalan daripada saudari kita ni. Dia ada anak tiri lah, anak suami. Suami kita ada anak, maka anak dia tu dengan anak isteri lain. Isteri yang kedua, yang ketiga, yang keberapa ni dengan semua anak-anak suami tu jadi mahram. Dia panggil jadi ibu belaka, ibu tiri. Dan jadi mahram. Jadi kalau puan nak ambil anak ni, nak bela dia, nak pera dia, tak ada masalah. Dia panggil anak tiri. Soalan yang keempat, betul ke ada ilmu solat dikaitkan dengan rukun Islam? Dia kata dalam solat ada mengucap 2 kalimah syahadah, ada puasa. Sebab apa puasa? Bila kita solat tak boleh bercakap, tak boleh makan, ada puasa. Ada zakat waktu, mana kita guna solat tu tak boleh buat benda lain. Ada haji, kita kata ini dalam sudut bahasa dia panggil ilmu hikmah, hikmatut tasyri'. Dalam solat ni mengandungi rukun Islam yang 5. Dari sudut falsafahnya begitulah. Sama juga bila kita pergi haji juga mengandungi rukun Islam yang 5. Itu dia panggil, boleh kita buat macam tu. Dia panggil hikmatut tasyri'. Hikmat satu-satu ibadat itu mengandungi. Kita cuba nak kaitkan dengan ibadat-ibadat yang lain. Kita kata itulah semua ibadat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia ada kaitan satu sama lain. Kita boleh tafsirlah. Dalam puasa, dalam solat ada syahadah. Ya? Mana? Ni asyhadu alla ilaha illallah. Ada puasa? Ada. Sebab bila kita puasa tak boleh makan. Orang solat boleh makan tak? Tak boleh makan. Masya Allah. Ada apa lagi dia kata ni? Ada zakat? Ya. Zakat apa? Zakat waktu. Kita tak boleh guna waktu ni untuk benda lain. Tak boleh. Bila takbir Allahu Akbar, khas untuk salat. Ada haji, kan? Orang haji ni pergi kepada Allah Ta'ala, minta ampun, zikir, semua ada dalam ni. Kita kata, ya, ada dalam tu. Cuma jangan salah tafsir lah. Ni kalau orang duk main falsafah ni akhir kali, tak payah pergi Mekah, pergi pakai solat. Itu dipanggil ada sesat. Soalan yang seterusnya, yang kelima, saya jual rumah kepada anak saudara saya. Minta dia bayar setiap bulan sekian-sekian. Kalau saya mati, bayaran tersebut dia bagi ke tabung masjid. Sah ke jual beli kami tadi? Dan ketika dia bayar ke masjid, adakah dikira saya sedekah ke dia sedekah? Saya tak tahu ni, perempuan ke laki-laki. Yang pentingnya, jawapan kepada soalan ni,
tuan atau puan, kita kena tulis, dia panggil surat wasiyah. Surat wasiyah. Membayar rumah aku ni selagi aku hidup. Aku hidup, aku nak makan duit ni. Nak beli makanan, nak beli ubat, nak beli macam-macam keperluan. Kalau aku mati, contohnya kita ada 50,000 lagi. 50,000 lagi belum bayar hutang rumah ni. Maka hak ni setiap bulan masuk tabung masjid. Itu dia panggil wasiat. Eloknya ditulis wasiat ini, dia bertulis. Takut nanti terlupa. Anak saudara kita terlupa, nanti tak bayar nyanyi ke dia. Kita dalam kubur menunggu pahala tak sampai, dia nanya sebab makan duit kita. Dua-dua kita kata rugi. Tulis sebagai wasiat, mana-mana bayaran yang belum jelas, sekira aku mati, jadikan dia sedekah, wakaf untuk aku beri kepada masjid. Maka tuan atau puan boleh pahala dengan sebab itu. Cuma kita kena ingatlah, kita kena andaikan, berapa lagi harga rumah belum bayar? 50,000. Berapa aset kita semua lagi untuk pusaka orang lain? Oh, banyak lagi, juta-juta. Boleh. Sebab kalau sudah jadi wasiyah ataupun wasiat, dia tak boleh lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Kalau setakat 100,000, 200,000, kita ada sejuta, tak ada masalah. Sesalah, alhamdulillah. Tulis wasiat, jangan tak tulis. Soalan yang keenam, saya ingin bertanya tentang madain soleh. Kita selalu dengar dalam kuliah ustaz ni madain soleh, puak-puak samud. Jadi dalam hadis Nabi larang daripada masuk ke kawasan orang yang kena zalim. Hadis ini sahih tuan-tuan. Hadis yang Nabi kita larang daripada pergi ke tempat orang zalim. Kalau kamu nak masuk juga, Nabi kata kenalah kamu menangis. Takunu bakin, kita menangis, kita sedih, kita cepat-cepat berjalan keluar daripada itu. Jangan minum makanan situ, jangan. Satu, ini hadis larangan. Hadis sahih. Ada lagi ayat Quran yang kita duk baca tadabbur ni pagi-pagi, suratul Naml ayat 69, fasiru fanzuru, berjalan tengok. Jadi macam mana kita nak jamak ayat ni, hadis larang, ayat suruh. Jawab je, ayat Quran dengan hadis tidak bercanggah. Ayat Quran dengan hadis tidak bercanggah sama sekali. Sebab apa tak bercanggah? Quran suruh kita pergi musafir, mengembara, tengok tempat orang kena azab. Hadis ini larang masuk di kawasan itu. Maknanya kalau kita pergi ke di Arab Saudi sekarang ni, madain soleh duduk di satu tempat nama dia Al-Ula. Mantika Al-Ula masih lagi di bawah Gubernur Madinah. 400 km jarak. Mana bila kita pergi, kita hanya tengok kawasan orang kena azab itu, jangan duduk situ, jangan duduk pesta itu, jangan pergi makan minum situ. Kita pergi ke situ. Habis kita duduk di sekitar di Masjid di kawasan Al-Ula tu, kita boleh tengok kawasan-kawasan yang orang kena azab. Jadi kita boleh jamak di antara dua. Jangan masuk happy-happy, jangan bergembira di sana. Soalan dia agak sensitif. Dia tahu ustaz pergi ke tidak? Ya, saya jawab saya pergi. Kalau saya tak jawab pergi, mungkin tuan-tuan jumpa dalam video ke, jumpa dalam Facebook gambar kita, dia tahu ustaz tak jawab, tak telus jawapan. Saya kata saya pergi dan saya cerita kepada para jemaah, kawan-kawan yang pergi, kita kata tempat ini bukan tempat pelancongan. Ini bukan tempat kita bagi happy-happy, suka-suka. Kita datang sini semata-mata nak ambil ibrah pengajaran. Boleh kita pergi. Nabi suruh menangis, semua kita tak sempat menangis. Dan seruan saya kepada travel agent, ni travel agent kuat ni, package kami Madinah ke Madain Soleh. Orang pakat nak pergi. Jadi kalau pergi sekali seumur hidup cukup lah untuk kita nak tengok. Ni hari-hari kita pergi, gembira pula, happy. Setiap kali pergi duduk selfie di tempat-tempat orang kena laknat, kena bala. Sama juga dengan Laut Mati. Saya pergi juga Laut Mati pergi tengok. Dan jangan happy lah, ni orang duduk berendam dalam Laut Mati, dia pagi sampai gelap. Tak. Cukuplah kita pergi sekali, kita tengok untuk mengambil pengajaran dan ibrah. Kita belajar dalam Quran, belajar dalam kitab sirah, kita nampak sungguh ni Laut Mati, ini tempat Madain Soleh. Dan kalau orang pergi Mesir, dia panggil Tasik Qarun di Fayum. Itu pun kita ada juga orang pergi tengok. Nak tengok orang panggil rumus,
ketua ni orang kaya dalam dunia ni ditelan oleh bumi di tempat itu. Kita pergi dengan iktibar, dengan mengambil pengajian. Tapi saya tidak syorkan travel agent buat package-package besar-besar pergi ke Madinah Soleh, takut dia orang ni tak sampai dia punya maklumat, asyik duk happy kat sana, jangan. Baik, soalan yang ketujuh, tempat kami solat fardu Jumaat hanya satu azan. Bolehkah kita solat sunat qabliyah dua-dua sebelum masuk waktu? La. Solat qabliyah ni nak maknanya bila masuk waktu baru kita solat. Sebab itulah para ulama berbeza pandangan tentang solat qabliyah hari Jumaat ada ke tak ada? Ada kata tak ada solat qabliyah hari Jumaat. Sebab apa? Sebab azannya sekali, zaman Nabi dulu sekali je azan. Tiba mari zaman kita, zaman Sayyidina Osman sampai zaman kita hari ni ada masjid yang azan 2 kali. Selepas azan pertama nak tunggu azan yang kedua, sempat lagi kita solat sunat 2 rakaat, 4 rakaat, projek mega kita. Maka disitulah dalam kitab fiqh kita, dalam mazhab Syafi'i mengatakan al-jum'atu kaz-zuhri. Solat Jumaat itu macam zuhur juga. Mana kalau ada peluang kita solat. Habis rugi lah saya hari Jumaat tak boleh pahala projek mega. Kita kata boleh selepas solat Jumaat awak qada lah solat Jumaat, solat qabliyah tu. Qada 2 rakaat. Jadi 4 rakaat lah kita solat lepas Jumaat kan. 2 rakaat untuk ba'diyah. 2 untuk qabliyah. Alhamdulillah kita jamak di antara pandangan-pandangan yang ada. Yang ke-8, ada keamalan menyedekahkan surah Ikhlas pada hari kematian seorang 1000 kali dan dibaca pada hari seseorang dikebumikan sebelum maghrib 10 orang baca, berkongsi khatam Quran, diniat kepada orang mati. Ada ke dalam amalan sunnah? Jawabnya tidak ada. Saya jawab kepada soalan, ada ke dalam sunnah? Jawabnya tidak ada dalam sunnah. Ya Nabi kita bila mati orang ni, mati contohnya wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi panggil, mari-mari semua Abu Bakar kita bagi pahala 1000 kali ni, bagi balak. Tidak ada. Di Madinah tidak ada. Habis ada amalan ini daripada dalam kitab-kitab kita ada, ataupun sebahagian daripada amalan masyarakat. Jadi yang sunnahnya, yang Nabi kita ajar, bila kita pergi bawa orang mati ke kubur, Nabi kata is'alu li akhikum mustabat fa innahu al-ana yus'al. Doakan kepada sahabat-sahabat kamu ini kerana dia sekarang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita banyaklah doa. Cuma sampai ke pahala kepada orang mati kalau kita baca Quran, kita sedekah. Jadi para ulama dalam kitab-kitab tauhid, kitab akidah telah membahaskan. Dalam kitab akidah At-Tahawiyah, kitab akidah yang tuan-tuan belajar di Malaysia ni sudah banyak. Saya sebut satu kitab Arab nama dia Akidah At-Tahawiyah. Dia dalam bab yang keberapa ujung, panjang kali dia hurai tentang sampainya pahala kepada orang mati. Jadi bagi sayanya, insya-Allah pahala sampai. Cuma jangan adakan acara. Tidak ada majlis-majlis acara seperti itu, sebab tidak dibuat oleh para salafus salih. Yang adanya kalau kita nak bagi pahala, anak-anak dia ingat kepada ayah, dia baca, dia doa, sedekah kepada orang mati, insya-Allah kita kata sampai pahala dalam masalah ini. Walaupun masalah itu masalah khilaf, tapi kita pilih dalam kitab At-Tahawi. Jadi janganlah budaya-budaya, kalau boleh kita perbetulkanlah. Setengah budaya ni kalau tak buat ni macam bersalah. Dia tu macam tanam ayah dia macam tanam pokok pisang. Macam tanam batang pisang dia kata. Sebab tak ada majlis. Majlis apa? Majlis ni majlis kahwin. Orang mati apa majlis? Orang sedih kan. Ni setengah orang ni happy bila ada orang mati. Sebab 3 malam tak payah masak nasi. Subhanallah. Yang soalan yang ke-9. Mohon pencerahan. Tadi dalam kita bincang tadi tentang Al-Quran kalamullah yang qadim. Maksud dia macam mana kalamullah al-qadim? Kata di para ulama ahli sunnah, Al-Quran kalamullah daripada Allah Ta'ala dia turun, kepada Allah Ta'ala dia kembali. Allah Ta'ala berkata-kata, didengari oleh Jibril, didengari oleh para Nabi. Nabi Musa dengar, Nabi kita sallallahu juga telah dengar. Maka di antara sifat dia, sebagaimana kata At-Tahawi dalam akidahnya, wal Quranu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, minhu bada bila kaifiyatin qaulan. Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud kalamullah al-qadim, ini tanda ni baru sampai kepada soalan. Al-qadim bermakna ghairu makhluq,
bukan makhluk. Bagi kita Ahlussunnah, Al-Quran kalamullah. Yang kata Al-Quran itu makhluk, itu bukan pengikut Ahlussunnah itu. Geng-geng lain tu. Sampai mereka Imam Ahmad kena pukul ke kelompok Mu'tazilah dengan sebab ni, dengan sebab duk berkelahi tentang kalamullah ke tidak kalamullah. Maka kita pegang kita Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Wa anna jinsil kalam fi haqqillah qadim. Semua kata-kata Allah Taala mengikut pada di sisi Allah Taala, maka dikira qadim. Itu Baiklah para pelajar sekalian, kita ini kena masuk dalam kitab dalam bab akidah tentang kalamullah. Soalan yang ke-10, saya ada bagi pinjam duit pada seorang dengan niat saya halalkan sekiranya dia tak boleh bayar. Dia kalau dia tak bayar, saya nak halalkan. Tapi saya tak bagi tahu dengan dia. Takut dia main-main pula, dia tahu kawan ni kawan ni ada niat nak halalkan, langsung dia tak bayar kan. Kita kata kalau kita nak lepaskan hutang, bagi lepas terus ya, panggil dia, aku sedekahlah hutang aku tu kamu. Boleh pahala. Cuma kalau kita mengharapkan dia kalau tak bayar aku nak sedekah, soalan dianya kena keluar zakat ke tidak? Naam, kena keluar zakat. Sebab masih lagi duit itu duit kita. Kita tak tahu dia bayar ke tidak, cerita lain. Dalam soalan yang lepas kita sudah bincang, kalaulah hutang kita dengan orang yang kita jangka dia bayar, kita kena bayar zakat. Tapi kalau hutang kita dengan orang yang memang lihat, orang ni harapan dia nak bayar zakat ni, nak bayar hutang kita tu sudah gelap, maka ketika itu kita tak perlu lagi bayar zakat. Sebab duit tu tak tahu status, boleh jadi tak bayar dah, tak balik kepada kita dah. Jadi soalan saudara ni kena bayarlah zakat, sebab dia masih lagi dalam milik kita. Kecuali kita lepaskan hak milik. Bagi tahu pada orang berhutang tu, duit aku di bawah 5,000 denganmu, aku sedekah. Bolehlah gitu. Selagi kita tak sedekah. Baik, saya tulis wasiat ni. Tulis wasiat. Kalau aku mati, dia tak bayar duit, orang tu tak bayar jadi sedekah, maka itu dia panggil wasiat. Dia tak akan jadi wasiat. Wasiat ni berlaku selepas kita mati. Itu wasiat. Itu beza di antara hebah dengan wasiat. Hebah kita beri waktu hidup, beri sungguh. Wasiat kita beri lepas kita mati. Tengoklah. Soalan yang ke-11, tersebar dalam grup WhatsApp mazhab Wasapi ini cara mudah untuk nak baca surah Kahfi. Dia bagi gambar Al-Kahfi itu daripada malam lagi. Daripada malam lagi dia bagi siap dah. Kan? Pukul berapa ni nak tengok. Maghrib baca ayat 1 hingga 31. Lepas Isya 32 hingga 59. Lepas subuh, sebab dia ikut cerita. Kita kata pembahagian ikut cerita ni betul. Kalau kita nak baca surah Al-Kahfi, ayat cerita Ashabul Kahfi kita baca sampai ayat ni. Pemilik kebun 3259. Kita Nabi Musa dengan Khidir 6083. Zulqarnain cerita 83 sampai berapa? Kan? Cuma itu betul dari sudut kita nak membahagikan. Bahagi apa? Bahagi dari sudut tadabbur. Tapi dari sudut bacaan tidak digalakkan untuk bagi-bagi lagu ni. Kita baca ya. Setakat mana kita, kalau boleh baca sekaligus lagi baik. Malam satu kali, tengah hari satu kali, lagi tinggi darjat. Jadi saya bimbang duk bagi-bagi macam ni, dibimbangi nanti terlupa pula. Baca dah ke api malam. Baca. Jadi akhir sekali tak terbaca habis. Baru baca 10 ayat ya. Jadi kita jangan duk main falsafah tinggi sangat kak. Oh ini teori nak habiskan Al-Kahfi. Teori habis Kahfi duduk sini 15 minit, 10 minit habis Al-Kahfi. Ni duk baca 2-3 ayat buat apa? Soalan dia laginya, boleh ke pahala baca Kahfi malam Jumaat dengan cara ni? Saya nak nafi pun saya tak berani. Sebab dia baca Al-Kahfi cuma lambat daripada malam sampai ke petang esok. Sebab dia duk bagi juzuk, duk bagi zon kata orang. Zon Ashabul Kahfi, zon Ashabul Jannataini, zon Nabi Musa dengan Khidir. Kita kata tidak patut, tak payah ajarlah pada masyarakat macam tu. Kita ajar dia, biar dia baca penuh. Tuan-tuan baca malam ni, tak dapat malam ni pagi esok.
Tapi daripada dia tak baca, baik juga dia baca. Walaupun dengan cara bagi-bagi, wallahu alam. Tapi bagi saya sendirilah pandangan peribadi ni. Kan? Kita tidak menggalakkan duduk bagi macam tu, nanti terlepas. Ada juga ni. Sekarang ni Ustaz, kita sudah ada grup Zoom Al-Kahfi. Zoom baca Yasin. Bila ada orang mati, keluar dia punya link Zoom baca Yasin. Pada saat sekian-sekian, kita kata tak sedap main Zoom lah. Kita dengan Quran ni, kita Zoom sentiasa. Bacanya Quran. Ada masa. Sebab jadi satu fenomena baru pula ni. Fenomena mazhab Az-Zoomi nama dia pula. Semua benda nak Zoom. Bangun pukul 4 pagi, duduk Zoom. Munajat dalam grup. Apa? Kita munajat dengan Allah. Terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tak perlu duduk main alat-alat gadget kita ni. Banyak cerita sangat. Soalan yang ke-12. Bolehkah kita ulang-ulang baca, contohnya baca 10 kali doa Nabi Yunus dan doa-doa lain dalam Al-Quran semasa sujud solat malam? Jawabnya boleh. Yang tak boleh dalam sujud ni baca Quran. Tapi kalau sudah jadi doa, kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca lagi doa-doa yang lain, rabbi ja'alni muqimas salata min zurriyyati, contohnya boleh kita baca dengan niat sudah jadi doa. Soalan pula fokus doa solat malam, mana solat sunat lah tu kan. Soalan yang ke-13, pemuda yang berambut panjang parah bau. Saya tengok satu fenomena sekarang ni, ramai orang rambut panjang. Ustaz-ustaz kita pun rambut panjang. Kita kata kenapa? Dia kata kedai gunting kan tutup, PKP. Nak pergi bergunting takut kena COVID. Habis kita ambil lah peluang, simpan rambut sekali biar panjang. Bila saya baca tengok tentang simpan rambut ni, adakah dia menjadi satu sunnah? Satu sunnah nah. Sebab Nabi juga pernah simpan rambut. Kita kata Nabi juga simpan rambut. Nabi SAW juga cukur kepala, dia ada belaka. Dan kita kena ingat masalah simpan rambut ini, kita kena tengok budaya masyarakat. Zaman Nabi SAW, pada waktu tu kalau kita tengok, tuan-tuan tengok dalam cerita-cerita Nabi, boleh katakan orang masa tu memang rambut panjang belaka dan berserban belaka. Abu Jahal pun pakai serban, rambut panjang. Jadi budaya dia. Seorang ulama nama Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ni besar kitab dia At-Tamhid dengan Istizkar, berapa jilid. Dia kata anna italat asy-sya'ri fi 'asrihi, zaman Ibnu Abdul Bar, orang panjang rambut ni min alamati sufaha, alamat orang bodoh panjang rambut. Wa a'rada anha ahlul ilmi was salah, ulama-ulama tak akan buat. Wa hadha huwa ma ta'arafu alaihinna. Ini yang menjadi uruf masyarakat pada waktu itu. Waktu zaman Ibnu Abdul Bar. Zaman kita hari ni pun orang panjang ni orang panggil mak rock lah, orang panggil macam-macam mak ada. Jadi kita rasa bila kita baca hadis Nabi kita panjang Jummah tu, kita tengok kepada masyarakat kita. Masyarakat kita boleh terima ke tak boleh terima? Baik, lajuk pula kita ni. Kita nak pergi kepada soalan yang ditanya ni, adakah haramkah dia mengikat rambutnya sewaktu solat? Mana ikat rambut tocang situ supaya waktu sujud. Dan luar solat kita kata tidak haram. Ada juga dalam sitat syama'il Nabi kita dia ikat rambut dia tu. Cuma waktu solat ni macam mana? Ada hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia tengok seorang sahabat dia, Abdullah ibn Haris, solat. Dia ikat rambut dia ke belakang. Ikat rambut macam orang perempuan ikat rambut. Tocang ke dia panggil apa? Ibn Abbas pergi buka ikatan, tarik ikatan dia tu. Jadi bila lepas solat, Abdullah bin Al-Harith tanya, Kenapa Tuan Syekh Ibn Abbas buka ikatan saya? Ibn Abbas kata apa? Dia kata, malaka warasi. Apa sebab? Qala Ibn Abbas, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, innama masalu hadha masalu ladzi yusalli wa huwa maktuf. Orang yang ikat rambut dia, kan, seolah-olah macam orang kena ikat tangan. Maktuf, mana kena ikat tangan. Bila kita ikat tangan, kita bergerak, tangan tak bergerak. Kata di Al-Manawi rahimahullah ta'ala dalam syarah ni, hadis ni riwayat Muslim, Manawi kata apa?
Orang yang ikat rambut ni diibarat seperti orang yang terikat tangan dia, masydudul yadaini. Makruh sebab apa? Sebab bila dia sujud, rambut dia tak boleh sujud. Rambut dia tak boleh sujud, maknanya terikat. Dia kata la yakshu lam yakun muntashiran la yasqutu ala al-ardi. Maka dia tak jadi rambut tu sujud sekali dengan kita. Jadi eloknya kalau kita tak mau, kan kalau umpamanya ni kita sujud mungkin lapik dahi ke apa, kita pakai kepiah lah, pakai kepiah. Kemudian rambut tu lepas, biar dia sujud sekali, turun sekali atas, di atas lantai sebagaimana kita sujud, dia nak sujud juga. Kita kata wallahu alam. Jadi tidaklah satu kesalahan ikat rambut tu, cuma kena tengok budaya tempat kita. Wallahu alam. Soalan yang ke-14, ada ustaz yang menggalakkan sedekah subuh. Sekarang ni satu fenomena. Sedekah subuh, sedekah Jumaat, macam-macam sedekah ada. Cuma saya tengok ada orang hantar poster ataupun video yang ditularkan sedekah subuh, dia panggil sedekah subuh. Adakah konsep ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bilakah waktu dan hari yang paling afdal untuk bersedekah? Soalan dianya, kita mengatakan waktu sedekah ni tidak ada waktu. Orang yang mengatakan sedekah subuh tadi, dia berpegang dengan satu hadis. Hadis ni Nabi kata pada setiap pagi 2 malaikat akan turun. Satu malaikat kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang nafkah hari ini, berilah kepada mana-mana orang yang bernafkah ganti. Dan mana-mana orang tak beri nafkah, biar harta dia talafan, maknanya tak baiklah. Jadi dia pegang hadis ni, dia pergi pegang hadis ni diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Kata di para ulama, hadis ni bukan menjadi dalil bahawa kena sedekah waktu pagi. Dia panggil istidlal fi ghairi mahallihi. Mengambil dalil bukan pada tempat dia. Bukan makna setiap pagi kena sedekah. Maknanya malaikat itu berdoa pada waktu pagi, ya Allah, siapa dia sedekah di kalangan hamba-Mu ni, gantikanlah sedekah dia. Tak kira lah pagi ke, duha ke, tengah hari ke, sampai ke malam nanti pun, maknanya dikira ada sedekah setiap hari. Ataupun sedekah secara umum. Jangan tak sedekah. Kita tak bagi sedekah setiap hari, tapi sekali kita sedekah 100. Ada juga jemaah ni, dia sedekah setiap hari, RM10, RM5, ya, dan setiap minggu ada juga. Kita kata dalil menggunakan hadis yang sahih ini untuk dalil taksis sedekah pada waktu pagi tidak kena pada tempat. Habis malaikat itu berdoa kepada orang sedekah itu kelebihan bersedekah. Kalau jumpa poster sedekah subuh, abaikanlah poster tu. Kita kata sedekahlah bila-bila waktu pun, yang pentingnya kita sedekah. Adapun soalan yang kedua, waktu yang paling afdal sedekah, kita kata tengok waktulah. Ada dalam hadis menyebut tentang kelebihan sedekah pada bulan Ramadan, sebab Nabi sangat-sangat pemurah pada bulan Ramadan. Hadis afdalus sedekah itu Ramadan, kata ulama hadis itu tidak sahih, tapi Nabi kita memang memang bersedekah. Bersedekah pada awal 10 Zulhijjah, baru ni kita dah kempen kan. Bersedekah apa lagi ni? Sedekah secara rahsia, itu pun termasuk dalam sedekah yang tersembunyi. Afdal sedekah. Sedekah waktu kita sihat, hati kita sedang tamak nak pada harta, sayang harta, kita sedekah, dia kata. Sedekah benda yang terbaik yang kita sayang. Ini di antara sedekah yang afdal. Wallahu alam. Saya jawab ringkas. Tuan-tuan nak panjang, tengok dalam kuliah kita, kelebihan fadailus sedekah. Ada kuliah. Soalan yang ke-15 ni, banyak soalan ni. Kalau kita panjang-panjang tak terlepas. Dia kata seorang pelanggan tak mau bayar hutang. Orang ni buat kerja di pejabat kawan ni, dia berhutang. Tapi dia tak mau bayar. Dia dah dapat ada projek yang dia nak tadi. Kemudian dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah. Kami pergi jumpa dengan keluarga si mati, minta hutang. Tunjuk dia punya invoice, tunjuk dia punya bil. Keluarga dia kata apa? Si mati telah berwasiat agar waris jangan bayar hutang. Subhanallah.
sedangkan mereka mampu. Minta nasihat ustaz. Saya kata, saya tak tahu. Ana jawab mengikut soalan. Kalau situasi sebenar, apa yang berlaku di antara si mati dengan kawan dia ni, tak tahu. Wallahu alam. Yang pentingnya, kalaulah anak-anak isteri sayang kepada ayah yang sudah mati, kita tahu dia ada hutang, dia pun maklum kepada keluarga dia, dia ada hutang, cuma mu jangan bayar hutang, kamu pergi bayarlah. Kalau sayang kepada keluarga, isteri sayang kepada suami dia, anak-anak sayang kepada ayah, pergi bayar. Sebab banyak hadis-hadis yang menyebut tentang bahayanya orang tak bayar hutang. Banyaknya hadis orang tak bayar hutang. Nafsun, dalam hadis Nabi kata, nafsul mu'min mu'allaqatun binainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutang dia sehingga diselesaikan. Jadi kalau anak sayang ayah, pergi bayar hutang. Oh, dia kata wasiat dia, wasiat karut nama dia macam tu. Ada pula wasiat tak mau bayar hutang orang, lah pergi bayar hutang. Jangan duk main wasiat macam ni. Apa punya wasiat? Bahaya tu, tak bayar hutang orang. Kan? Jangan main-main. Kata di para ulama, kita pun jangan berhutang lah. Berhutang ni banyak tanggungan sebenarnya, banyak tanggungjawab gitu. Soalan yang ke-16 saya nak tanya. Ramai kumpulan tentu mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni alul bait, keturunan Nabi ni. Sedangkan Nabi tidak ada anak laki-laki yang hidup. Jadi mereka keturunan dari mana? Kita kata keturunan Nabi dia mari daripada Fatimah. Daripada Fatimah dengan Sayyidina Ali. Mari daripada Sayyidina Hasan dengan Husain. Hasan, Husain. Daripada keturunan dia lah keluarnya keturunan alul bait sekarang ni. Ada sungguh, jangan kata tak ada. Ada pun orang lain orang tak mari keturunan melalui anak perempuan. Tapi untuk Nabi dia mari daripada anak perempuan. Qasim Amrullah tu sudah Ibrahim wafat waktu kecil semua tu. Tapi yang ada anaknya Fatimah melalui Sayyidina Hasan dengan Al-Husain. Cuma ada sebahagian daripada alul bait ni dia bezakan di antara Sayyid dengan Syarif. Kalau anak Husain jadi Sayyid, ini jadi Syarif. Wallahu alam, yang pentingnya keturunan itu ada. Habis ramai orang mengaku ni, kita serah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mengaku saja, dia bukan keturunan Nabi, dia mengaku, maka dia menipu. Besar menipu atas nama Nabi tu. Kalau dia betul-betul keturunan Nabi, alhamdulillah, kita hormat dia sebagai keturunan Nabi. Tapi kalau amalan dia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi, pakai yang Nabi, jangan pakai yang keturunan. Soalan yang tujuh, apakah hukum cabut rupuk atas kubur? Panjang pula cerita ni, kita dah jawab banyak dah gitu. Kita mengatakan, kalaulah ulama fiqh kata, saya tak jumpa dalam hadis yang menyebut tentang larangan-larangan tersebut kan. Dia kata larangan khas, Nabi kata jangan cabut kubur ni, tidak ada larangan. Cuma para ulama mengatakan oleh kerana rumput tadi duduk bertasbih atas kubur. Kalau kita cabut, tak ada lagi lah tasbih. Sebab itulah ulama yang kata tak makruh, larangan kita cabut rumput ni, dia berbeza. Dia kata kalau rumput dah kering boleh cabut. Kalau rumput basah tak boleh cabut sebab dia sedang bertasbih. Kita kata Masya Allah, kubur di Malaysia duduk di bawah pokok besar. Lagi banyak tasbih dia. Jadi sukarlah kita. Sebab apa? Sebab kita tak ada nas yang mengatakan sedemikian. Ada nas yang Nabi pacak batang tamar tu, itu kata panjang cerita kat situ. Jadi bagi kitanya, nak bersih kubur, terutama sekali kubur di Malaysia, rumput ni kalau kita tak pergi sebulannya, penuh rumput. Jadi bagi saya lah, wallahu alam, setakat yang anda tengok dalil-dalil, kita mengatakan tidak salah kita cabut rumput. Lebih-lebih lagi, kalau kita boleh pergi setahun sekali, tak cabut, memang rumput akan naik panjang. Mari pula mari tahun depan hutan penuh atas kubur ayah kita, maka kita cabut. Bukan niat nak menyakiti mayat, kita niat nak membersihkan dia. Sebab itulah ada orang pergi letak pacak tempat di atas kubur sahabat ni. Mari seorang sahabat nama dia Ibnu Umar, dia tengok, dia kata cabut. Dia kata fa innama yuzilluhu amaluhu. Yang meneduhkan orang ini amalan dia. Bukan kita pergi buat bangunan, pergi buat khemah, pergi pacak pokok. Itu juga sama jugalah. Kita letak pokok sebab nak suruh dia berzikir.
Kita kata kita lah yang doa kepada ayah kita, jangan tunggu pokok tasbih. Dan kalau nak pokok tasbih, kita tanam buah pokok besar lah, lagi besar tasbih. Maka kita kata benda ni khilaf. Ulama fiqh kata tidak elok kita cabut pokok yang masih basah. Kalau yang kering boleh. Saya kata mana dalil pokok kering tak tasbih? Pun tak ada dalil juga. Jadi kita kata benda ni sukar lah bagi saya lah. Wallahu alam. Kita mengatakan tidak menjadi kesalahan kita cabut rumput atas dasar apa? Di atas dasar nak bersih. Ini ada orang tanya soalan. Dia kata dia pergi tanam rumput apa ni? Rumput kapek. Rumput kapek ni dia tidak tinggi besar gitu kan. Jadi kalau rumput itu tidak membazir sekadar RM10 ya letaklah. Daripada duk naik lalang ke naik apa atas kubur lebih baik. Tapi yang salahnya, yang tak bolehnya kita pergi buat binaan atas kubur. Tanah rumput wallahu alam, tidak ada larangan. Soalan yang ke-18, sahih ke hadis kelebihan selawat. Siapa dia selawat pada hari Jumaat 80 kali, diampunkan pahala dia 80 tahun. Masya Allah. 80 kali selawat pada hari Jumaat, pahala 80 tahun. Ni ada banyak poster-poster disebarkan. Macam mana ni Ustaz? Minta penjelasan. Jawabnya, hadis ini telah dikaji oleh para ulama. Mereka mengatakan hadis ini terlalu lemah, dhaifun jiddan, terlalu lemah. Ia mengatakan hadis ini dhaif ramai di kalangan ulama-ulama hadis, di antaranya Ad-Daruqutni, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Nata'ijul Afkar, As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi', Al-Manawi dalam Faidul Qadir, dan juga ulama mutaakhir juga mengatakan hadis itu tidak sahih. Jadi para pelajar tak payahlah kita duduk sebar sampai 80 berapa tahun tadi, dia punya pahala 80 tahun. Tuan-tuan kita belajar. Bila mari hok pelik-pelik begini, kita dah belajar kan dalam kitab saya sebut baru ni, kitab Al-Manarul Munif tu. Mana kalau pahala pelik 80 tahun, solat pada akhir tahun sampai 50 tahun keampunan, kita nampak dah hadis itu tidak sahih. Habis tak boleh ke selawat? Kita kata siapa cakap tak boleh? Selawat lah, kena selawat lah kita. Nabi kan suruh selawat dalam hadis yang sahih. Nabi kata perbanyakkan selawat ke atasku, terutama sekali pada hari Jumaat. Jadi kita berselawat banyak-banyak. Man shalla alayya marratan, siapa selawat sekali aku balas, Allah Taala balas 10 kali. Selawat hari Jumaat diperbanyakkan, perbanyakkan selawat. Tapi jangan pegang dengan hadis 80 kali 80 tahun. Tak. Ustaz-ustaz kita pun nak saya bahas hadis tu, pilihlah juga. Macam hadis tadi juga, siapa dia sedekah subuh. Jadi bila sekali orang buat istilah, habis pakat tulis sedekah subuh. Ni poster keluar lain pula. Poster lain pula keluar, sedekah Jumaat pula. Jadi tak ada kelebihan yang tersendirilah. Untuk nak peringatkan orang, boleh je. Soalan yang ke-19, boleh ke belajar dengan ramai guru? Atau kena pilih seorang je? Sebab dia kata ada orang ni, dia cakap dengan saya, kita tak boleh belajar ramai-ramai. Kita kena pilih seorang guru mutlak. Saya kata tuan, ulama-ulama besar mengembara mencari guru. Imam Syafi'i cari guru daripada berguru dengan berkah Khalid Zenji. Pergi ke Madinah dengan Imam Malik. Dia pergi ke Iraq pula jumpa dengan murid Abu Hanifah. Kemudian dia pergi ke Mesir. Orang lain Imam Ahmad mengembara jumpa belajar dengan Imam Syafi'i. Pergi pula ke Yaman jumpa dengan Abdul Razak. Ulama mengembara mencari guru. Zaman kita ini tak boleh cari guru. Semua ini nak menyekat orang daripada buka minda. Bahaya ni. Awak belajar dengan saya, jangan pergi belajar dengan orang ni. Kita pergi belajar, kita ni ada akal. Kita orang awam, tapi awam yang ada akal. Tuan-tuan boleh belajar. Pagi ni saya belajar tafsir Quran dengan Abu Anas, contoh. Abu Anas ni hadis, kata Ibn Abbas, kata Ibn Katsir, kata itu je saya. Tengah hari saya pergi belajar dengan ustaz lain pula. Maka cerita yang kita dengar tadi adalah daripada mimpi-mimpi orang. Tak, cerita pelik-pelik lah. Kita sendiri boleh nilai. Aku nak pakai yang tafsir Quran dengan kepahaman yang ini ke, nak pakai tafsir yang daripada mimpi, daripada cerita yang pelik-pelik. Allahu Akbar. Maka kita sendiri boleh nilai. Kan? Kita boleh nilai. Jadi orang yang nak mengekang, nak mengokong orang daripada belajar banyak guru ni, boleh jadi dia tak mau terdedah rahsia. Dia pupuk ajaran sesat dia macam tu. Belajar dengan aku, jangan pergi tanya orang lain. Ilmu dia orang tak sampai.
Makam saya ni makam tinggi. Saya ni sudah jadi khalifah kepada syekh sekian-sekian. Ini bahaya. Jadi tuan-tuan belajar ya. Saya tak kata jangan taksub dengan saya. Tuan-tuan boleh belajar dengan saya, ditengok orang lain pula macam mana. Barulah kita nampak, ini belajar. Barulah kita rasa dunia tu luas, ilmu tu luas. Barulah kita boleh nilai dengan ilmu. Tapi kalau kita tahu orang ni bawa ajaran pelik, ajaran sesat, jangan pergi belajar awal-awal lagi. Sebab mudah terpengaruh. Sedap juga cerita dia ni. Ni ada orang tanya ni. Dia kata saya duduk belajar ikut ilmu tadabbur dengan Abu Anah ni. Tak jumpa pun benda-benda pelik nanti. Kita tengok soalan berikutnya. Tengok apa yang dibawa oleh admin dulu. Soalan yang ke-20. Saya nak tanya, apa hukumnya kalau tanam pokok buah-buahan di tanah lapang milik majlis bandaran? Saya tinggal di kawasan perumahan, di tepi rumah saya ada tanah kosong terbiar, tapi tepi lombong ada orang katakan tak boleh tanam sebab itu majlis daerah punya, kena minta kebenaran. Macam mana pandangan sebenar Ustaz? Saya pun kata macam tu jugalah. Eloknya kalau setakat tepi rumah kita nak tanam pokok kecil-kecil tak jadi masalah. Tapi kalau nak tanam pokok yang besar, pokok durian ke pokok rambutan, elok diminta kebenaran daripada majlis daerah. Nanti kita tanam pokok, dia mari sodok. Dia mari tebang pokok. Sebab jadi rugi masa dan rugi tempat. Cuma kalau tanah tu di pinggir rumah kita, tepi tasik yang tak ada orang duduk, taklah menjadi kesalahan. Kalau kita tanam pokok yang tidak kekal. Pokok kekal, pokok tahan lama, kena minta kebenaran. Wallahu alam. Saya setujulah minta kebenaran dengan majlis perbandaran supaya tidak timbul masalah nanti. Soalan 21, sekiranya kita solat qasar dengan jamak, boleh ke kita solat qabliyah dan ba'diyah? Contohnya solat zuhur semasa musafir. Kalau tak boleh, rugilah. Jangan qasar, jangan jamak. Kan? Baik, apa soalan dia? Kita kata gini tuan-tuan, kita jamak ni ada dua kategori. Satu dia panggil jamak musafir, jamak kerana musafir. Satu lagi dia panggil jamak kerana uzur. Orang uzur, macam kita solat sakit, doktor kata, ulama kata boleh jamak sebab masyakkah. Ataupun jamak kerana hujan, tidak qasar. Biasanya jamak kerana masyakkah, jamak kerana hujan, dia jamak tapi tidak qasar. Maka yang ni boleh kita solat qabliyah ba'diyah. Zuhur senanglah, kita solat qabliyah zuhur dulu 4 rakaat. Kemudian kita solat zuhur. Selepas solat zuhur kita jangan solat sunat. Putus dia punya mualat, kita langsung kena solat asar. Jamak takdim. Selepas solat asar baru kita solat ba'diyah zuhur. Macam itulah dia punya susunan. Cuma kalau solat sunat ketika qasar, maknanya kita dalam musafir, as-salatu fis safari. Adakah kita ada solat sunat juga? Maka di sini kata di para ulama ada jenis solat rawatib, solat duha, solat qiyamul lail, itu kita boleh buat. Cuma solat qabliyah ba'diyah ni, maka para ulama mengatakan di antara sunnah Nabi SAW, Nabi kita tak solat lagi. Dia tak solat lagi qabliyah ba'diyah sebab dia sudah jamak musafir. Sekali tidak jadi musafir buat apa? Kan? Ibnu Umar kata apa? Lau kuntum musabbihan, kalau aku nak solat sunat, baik aku solat tamam, sempurna. Baik aku solat sempurna. Cuma di sini para ulama kita khilaf. Di antaranya solat sunatnya. Dari sudut perbuatannya, ulama kata hak Nabi kita tak solat. Kecuali solat witir, solat lain pada qabliyah ba'diyah. Ibnu Umar juga tak mau. Dia kata kalau aku nak solat musafir, nak solat sunat, baik aku solat sempurna. Tapi dari sudut ulama fiqh berbeza. Amma adapun solat sunat ketika musafir seperti solat rawatib. Imam Nawawi nas seperti solat rawatib. Qala fil majmu', qala ashabuna, ulama-ulama mazhab Syafi'i kata boleh kita solat sunat, solat ketika musafir sama ada rawatib ataupun solat sunat lain.
Ini mazhab kita, mazhab Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Imam Malik dan ramai ulama. Kata Imam Tirmizi, wa bihi qalat ta'ifatun minas sahabah wa Ishaq, dan ramai ahli ilmu. Kecuali Ibnu Umar. Di kalangan sahabat Ibnu Umar dia tak mau. Jadi saya mengatakan perkara ini khilaf. Kalau tuan nak solat juga qabliyah ba'diyah, tadilah dia punya format. Wallahu alam. Tapi kalau kita kata kita berhentilah solat, jangan kata rugi. Rugi apanya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Nabi kita orang paling kuat solat sunat, Nabi pun berhenti solat sunat. Qabliyah ba'diyah sebab dah kita jamak. Dan Nabi kata apa? Bagi orang musafir yang tak dapat solat sunat, Allah Ta'ala bagi pahala pencen kepada dia sekiranya dia istiqamah solat qabliyah ba'diyah rawatib ini waktu tak musafir. Wallahu alam. Soalan 23, kadang-kadang saya rasa kecil hati dengan suami. Aduh, dengar ni muslimat tu, kecil hati dengan suami pula sebab suami ni suka menyebut hadiah yang diberi oleh anak-anak dia. Suami dia ni ada anak lain lah. Dia ni isteri baru. Tapi suami ni, anak-anak dia mungkin besar-besar, dah kaya kerja. Bagilah hadiah ke ayah. Kan? Sebagai nak menghiburkan hati ayah. Dah lah, mak mereka sudah mati. Jadi dia bagi hadiah. Jadi isteri nombor 2 ni kecil hati lah saya, Ustaz. Saya bagi hadiah dia. Dia tak sebut-sebut pula. Duk sebut ke anak dia je saja. Jadi saya kata, encik suami, ambil lah hati isteri tu. Kalau isteri kita ni, kalau anak-anak kita bagi hadiah, biasanya orang ni dia suka buat perbandingan. Kita tak boleh puji orang lain depan kita. Jangan puji orang lain depan isteri. Jangan. Kalau puji, merah muka lalu. Masa ceteng orang kata-kata, apa puji orang lain. Maka ambil hati isteri, bila dia bagi hadiah, walaupun sedikit, kan Nabi sebut dalam hadis tahadau tahabu. Berilah hadiah, membawakan kasih sayang. Bila orang bagi hadiah walaupun sedikit, walaupun kecil, isteri kita tak bekerja dah. Kita yang bagi duit dengan dia, tapi nak gembirakan hati kita bila dia pergi kedai, dia pergi ke tempat dia jumpa benda yang dia rasa seronok sangat, dia beli untuk suami sebagai hadiah walaupun duit kita, hargailah dia. Jangan kata alah duit aku tu. Lah. Dia beli tu perasaan dia nak menyampaikan kepada kita. Kita kena jaga hati. Jadi suami jangan puji isteri yang lain kalau yang poligami depan isteri yang ada. Jangan puji. Dan jangan juga puji kelebihan anak-anak kita dengan isteri lain kepada isteri ni sebab dia akan rasa hati. Kita sebut boleh ni yang dapat pen baru pula ni, anak nombor 1 abang lu bagi, cakap tu okey lah. Ataupun diam-diam lah, senang. Jaga hati isteri ni payah kita tak tahulah sebab kita pun seorang je adanya. Cuma tahulah ada suruh ilmu psikologi kan. Jadi puan pun janganlah ambil hati sangat. Kita kena faham, kita ni isteri baru berkawan dengan dia, dia ada anak yang dulu-dulu. Kalau dia nak puji anak dia pun bagus juga daripada dia puji orang lain. Cerita bab puji orang ni masa habis pula Kalau tidak nak cerita kau tuan, semulalah cerita suami salah puji hadiah orang. Kau nak dengar? Nampak macam nak dengar ya muslimat ni kan? Gini. Dia pergi motivasi, belajar ilmu, bahagiakan pasangan suami ni. Di antaranya bila isteri bagi hadiah, isteri masak, kita kena puji, sedap. Walaupun kita makan terpejam mata, masih contohnya lah. Kalau kebetulan kita tak ada darah tinggi lah, ada tinggi jangan main. Kan, dia balik, motivasi, 2 malam. Bayar ribu-ribu balik. Balik-balik tengok ada kuih kat dapur. Allahu Akbar. Sedapnya kuih, dia makan bismillah. Sedapnya kuih, Masya Allah. The best. Bini dia muka merah, pucat, masam. Yang motivator tadi tipu aku ke macam mana ni? Kata balik kena puji. Ni aku balik puji, bini marah pula. Akhir sekali, bini dia pun mengamuk. Bang, 20 tahun saya duk masak dengan awak, tak pernah abang puji saya punya makanan. Hari ni, janda sebelah rumah ni hantar kuih, awak puji-puji melangit ni, pelik ni. Balik-balik motivasi, puji ke kuih yang si janda ni buat. Terkejut suami dia. Aduh, silap aku. Rupanya pergi puji
tak kena tempat. Tuan-tuan kena tanya dulu. Kita nak puji masakan isteri ni, pastikan yang dia masak baru kita puji. Kalau orang lain masak, jangan cari pasal perang dunia kita. Macam mana pula? Apa dia kata ni? Dalam soalan 23, dalam kitab Fathul Mu'in yang ustaz mengajar, Masya Allah, barakallah fiik. Mana dia ngaji tu? Dia kata sunatnya kita baca dalam solat kita ni surah penuh, kan? Wal asri inna ataina. Tapi saya sekarang ni sedang hafal surah Ar-Rahman. Bolehkah saya bagi ayat? Baca ayat 1 hingga 5 rakaat pertama. 6 hingga 10 boleh. Tidak menjadi masalah. Terutama sekali kalau kita hafal, kita nak ulang balik bacaan kita, baik. Cuma yang kita kata tadi, yang terbaik tadi apa dia? Yang terbaik tadi kalau sekiranya kita nak cepat, contohnya daripada kita duk baca pendek-pendek, kita ambil satu surah lah. Wal asri inna ataina qul wallah. Itu yang terbaik. Tak salah. Saudara ataupun saudari yang tanya ni, teruskan hafal surah Ar-Rahman sampai ingat, baca dalam solat, teruskan. Tapi yang kata afdal tadilah yang habis satu surah ni. Soalan 24. Bagi kami orang awam, kita semua awam belaka ni, mana adanya tokoh-tokoh, adakah kaedah untuk mengetahui status hadis? Payah sikit ni tuan-tuan. Maksudnya, saya bagi tip lah, bagi mudah. Bagi orang yang tak pandai bahasa Arab, ada sahabat kita ni, dia buat satu web, tulis dia punya, tulis lalu di telefon tu. Kita try pagi ni. Nama dia Semak Hadis, SEMAKHADIS.com. Tulis tuan-tuan, semakhadis.com. Bila kita tekan di sini, dia akan keluar Semak Hadis. Ada ruang kosong, tanda, tulis. Contohnya saya nak cari bab khusyuk solat. Tulis khusyuk. Akan keluar di situ hadis-hadis tentang khusyuk. Hadis ni gini, hadis ni gini, dan ada status hadis. Sahih, dhaif, hadis hasan, hadis munkar, dan sedikit keterangan. Jazahullahu khaira kepada sahabat-sahabat yang membangunkan web ni. Tajuk dia semakhadis.com. Semakhadis.com. Yang boleh bahasa Arab, menarik. Tajuk dia, tulis www.hdith.com. hdith.com. Dia akan keluar ruang kosong, tulis lafaz hadis yang kita nak. Contohnya kita kata hadis tentang kelebihan solat duha, tulis ad-duha. Dia akan keluar hadis duha, dan dia akan nyatakan sanad dia dan juga darjah hadis. Bagi jemaah yang ada nak guna aplikasi dalam handphone, cari dalam aplikasi dia tu, tulis Al-Bahis Al-Hadithi. Cuba tulis di ruang komen tu, Al-Bahis Al-Hadithi, bahasa Arab. Yang ni sangat ringan. Ni saya semua dalam handphone kita ni ada Al-Bahis Al-Hadithi. Tengah kita kuliah ni, kita tengok hadis, kita tekan ya, dia akan keluar riwayat hadis ni dalam Muslim, dalam Bukhari, riwayat Daruqutni, kata di ulama Ibnu Hajar kata tak sahih, Ahmad Syakir kata dhaif contohnya, Albani kata, semua ada dalam tu. Kita kata Masya Allah, sangat membantu. Satu lagi dia panggil tulis ikut Arab, Al-Bahis Al-Hadithi, ada dia belakang Al-Hadithi. Ini untuk handphone, ringan, laju sekali kita nak cari hadis. Jazahumullahu khaira kepada orang yang boleh hadis ini, alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, dan banyak lagi lah kitab-kitab hadis yang ditulis hadis dhaif, hadis sahih. Boleh beli kitab-kitab tersebut. Cuma kalau kisah hadis, kisah ni ada sahabat-sahabat kita dah tulis kisah hadis masyhur tapi tak sahih, ada. Hadis-hadis palsu di meja penceramah, cuba tulis, admin tulis nama-nama buku yang nak semak cerita-cerita yang betul, yang tak betul ni, tolong tulis. Dan sahabat kita, dia buat malam-malam bicara hadis ni, menarik tuan-tuan, tengok dalam PTS punya grup. Baik, saya pergi kepada soalan yang berikutlah, kita nak habiskan. Minta penjelasan tentang hadis Nur Muhammad, sahih ke tidak? Nur Muhammad ni lah
Dia panggil At-Tammatul Kubra. Banyak cerita karut masuk dalam ajaran umat masyarakat ni daripada hadis ni. Hadis Nur Muhammad ini telah disebut oleh para ulama hadis mengatakan hadis itu tidak sahih, bahkan mengatakan hadis itu hadis palsu. Seorang ulama nama dia Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qadir Asy-Syangqiti, dalam satu risalah nama dia Tanbih, tulis ni ustaz-ustaz, Tanbihul Huzzaq ala butlani ma sya'a bainal anam min hadithin nur al-mansub li Musannaf Abdul Razak. Tulis ya, tulis Tanbihul Huzzaq. Tulis gitu, keluar lalu dia punya dalam internet ada. Jadi hadis ni maudhu' sebagaimana kata di Asy-Syaukani, dan juga telah dihukumkan oleh ramai orang. Abu Nu'aim kata haza batilun. Az-Zahabi kata kazzab, dari rawi dia tu. Dan banyak lagi hadis-hadis ni. Yang penting hadis Nur Muhammad ni tidak betul, jangan dipakai. Dan sahabat saya, tuan-tuan tengok dalam Facebook, cari Facebook Nur Drus, Noordrus. Nur Drus ni muda lagi orangnya, tapi dia telah membongkar ajaran-ajaran batiniah yang berselindung di balik serban dengan jubah ustaz-ustaz kita, tok-tok lebay kita, dan kitab-kitab sebahagian daripada kitab yang masyhur di tempat kita. Nur Drus telah membongkar, dia kata punca tersebarnya ajaran batiniah ni mari daripada Nur Muhammad. Saya kata jazahullah khairah kepada Ustaz Nur. Saya sebut nama dia di sini, mention di sini, tuan-tuan boleh tengok dia punya perjuangan membongkar masalah Nur Muhammad ini. Jadi saya ambil setakat itu dulu, 25 soalan untuk hari ini. Soalan-soalan yang tidak dijawab kita tangguhkan kepada masa lain lah, sebab masa kita sudah tamat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampai di sini untuk mencerahkan minda. Kalau betul daripada Allah, kalau tak betul saya tarik balik dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Itulah kemampuan yang saya ada, yang sempat saya semak. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.